Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyaksikan Wal Konti edisi Sabtu 24 April 2021 bersamaan dengan 12 Ramadan 1442 Hijrah. Anda boleh saksikan kami di saluran berita RTM My Freeview 123 atau menerusi laman Facebook Berita Radio Bervisual Continuous dan juga di YouTube kami Berita Continuous. Satu minggu satu topik. Malam ni bersama dengan saya Syamimi Syahira, kita nak sembang-sembang satu topik yang best lah sempena dengan Ramadan ni, iaitu lubuk rezeki atau amalan. Tapi tak lengkap lah kan buat konti kalau saya seorang aja dekat sini pada malam ni. Untuk itu kita bawa ke konti malam ni orang-orang kuat di sebalik Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Yang pertama kita ucapkan selamat datang kepada Setiausaha Agung MAPIM, Major Zulhanis Zainal. Apa khabar? Assalamualaikum Major. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sihat. Macam mana puasa? So far okey So far masih lagi bertahan lah. Bertahan lagi. Baik, seterusnya kita nak ucapkan juga selamat datang kepada yang cukup istimewa. Kita bawakan Ustaz Maulana Wan Helmi yang merupakan panel Syariah MAPIM Malaysia. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luka. Khair. Alhamdulillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik, kita nak cakap lah, kita nak terus start kita punya sembang pada malam ni mengenai topik lubuk rezeki atau amalan. Major, bila kita tanya tentang kerja-kerja volunteer yang dilakukan oleh MAPIM sendiri, bagaimana Major sendiri boleh menceburkan diri dalam arena kerja-kerja amal ini? Sedangkan saya difahamkan dulu Major merupakan bekas anggota tentera, pernah bekerja sendiri. Bagaimana Major? Terima kasih Syami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Maulana, apa khabar Maulana? Baik, masya-Allah. Lama tak jumpa. Lepas sejak balik Turki. Sejak balik tu tak jumpa lama. Baik, balik pada topik. Sebenarnya saya terlibat dengan kerja-kerja kesukarelawan ni. Boleh dikatakan terjebak juga sebab asalnya bermula dengan kesian. So Umi, kalau next time kalau nak kesian tu kena beringat. Bila mula dengan kesian, lepas tu dia mulalah datang. Jadi saya bermula dengan kesian dengan saudara-saudara Islam kita yang ditindas di Gaza, di Palestin, lepas tu di Syria. Jadi rasa simpati itu membuatkan kita mula nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang menyebabkan mereka diuji dengan begitu hebat. Kalau kita diuji, kita rasa kita pun belum tentu. Jadi dan daripada itu adalah rakan-rakan yang buat kerja baik ini dan mengajak saya. Masa tu saya dah bekerja swasta dan ajak jom kita buat, kalau selepas waktu kerja tu saya akan pergi dengar ceramah-ceramah yang mengenai tentang isu-isu kemanusiaan ini. Niat itulah bermula dengan niat kan. Saya dapat pergi bersama dengan MAPIM dalam satu kempen dipanggil Radik. Bukan kopi Radik. Bukan Radik tu maksudnya short form kepada Ramadan di Gaza. Okey. Macam Major tak rasa sedih ke meninggalkan kerjaya lama ataupun pekerjaan tu, dah ada kerja tetap tu, tapi terlibat pula dengan NGO ni Major? Mula-mula tu saya buat concurrent lah. Jadi kerja swasta pun kerja, lepas tu ni sukarelawan ni pun buat. Jadi lama-lama tu kawan kata jomlah kita ni full time lah. Minat tu ada. Jadi saya rasa bersalah kalau saya buat kerja kemanusiaan tapi saya duk tuang kerja yang hakiki ni kan. Waktu Zohor orang panggil ceramah, pakai baju kerja pergi ceramah kan. Jadi balik kerana terlewat sikit. Jadi hati tu rasa macam tak kena ni, kita bersalah lah kan. Bersalah. Jadi saya bincang dengan bos masa tu. Kita pun boleh tak ambil cuti 3 bulan tanpa gaji. Baik Maulana, kita dah dengarkan pengalaman daripada Major kan yang sanggup orang kata mengorbankan, kita kata kerja asalnya itu, tapi memilih untuk melakukan kerja-kerja amal dalam sesama nak mengumpul lah orang kata saham di akhirat. Dan saya semalam pun lepas berbuka tu saya dah baca di Twitter kan satu petikan yang mana dia dikongsikan oleh rakan Twitter. Ada sebut firman Allah dalam surah Al-Qasas 77 kan, yang mengatakan bahawa umat Islam ni perlu mencari kebahagiaan akhirat, tapi dalam masa sama tak boleh melupakan kebahagiaan dunia. Mungkin boleh Maulana tambah sedikit mengenai perkara ini Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana yang ditanyakan oleh DJ sebentar tadi berkenaan dengan dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Kalau tengok dalam ayat ini ada 4 nasihat daripada Allah kepada kita, dipanggil nasihat Rabbani. Nasihat daripada Tuhan kepada hamba yang mengenali kita. Jadi sebenarnya yang pertama Allah SWT beritahu wa bataghi fima ataka Allah,
berdasarkan segala potensi, peluang, kehebatan, kekuatan yang Allah bagi kepada kamu tu, maka kamu carilah ad-darul akhirah, keuntungan di hari akhirat. Ya. Cuma hari ini kita dapat lihat dalam suasana kehidupan kita di Malaysia khususnya, Masya Allah, umat Islam tak dapat, ramai rata-ratanya kurang faham mengenai apakah maksud hidup dan juga keperluan hidup. Adapun makan, minum, kenderaan, pasangan, ini semua keperluan kita ni dipanggil daruratul hayat, keperluan hidup. Ya. Jadi kadang-kala untuk menyempurnakan maksud hidup, iaitu kejayaan di alam akhirat, maka kita terpaksa mengorbankan keperluan hidup kita. Bahkan keperluan hidup telah dijadikan modal untuk kita membina kehidupan akhirat. Kan, duit yang Allah bagi, rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi sebab itulah, kalau kita dapat seimbangkan kefahaman ini, kita luruskan, jadi insya-Allah kita akan dapat lihat dalam rezeki yang kita dapat tu pun, Masya Allah, kadang-kala kalau niat kita betul, mencari rezeki pun dah jadi lubuk ibadat dah di situ. Hari ni orang fikir lubuk ibadah ini mana di masjid, kan, Masya Allah. Bila disebut istilah lubuk ni, Masya Allah, macam tempat yang banyak ikan. Semua bidang-bidang agama ni adalah lubuk-lubuk. Yang mana kadang-kala, contohnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dalam bulan-bulan puasa ni, ini lubuk amalan, lubuk ibadat. Yang mana Masya Allah, dalam bulan ini kita boleh puasa, kita boleh bersedekah sebanyak-banyaknya, kan. Dalam masa yang sama, dalam urusan duniawi yang kita buat ni pun boleh menjadi lubuk agama juga, lubuk ibadat juga. Kalau kita betulkan niat kita, di samping kita menunaikan tanggungjawab kita kepada majikan, kita dapat juga menyempurnakan tanggungjawab kita yang utama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baik, Meja sendiri kan aktif dengan MAPIM untuk misi-misi kemanusiaan dan juga kebajikan, bukan saja di masyarakat di Malaysia, bahkan di luar negara. Ketika pandemik COVID-19 memasuki tahun yang kedua ini, bagaimana sumbangan itu disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, Meja? Ya, itulah bila berlaku COVID-19 ni, ini first time ever satu dunia terkesan, bukan saja Malaysia, bukan saja Asia Tenggara, tapi satu dunia terkesan. Sudah pastilah kami yang menguruskan bantuan keluar negara ini juga tak boleh lari daripada kekangan itu. Jadi bila kami ni biasanya menghulurkan bantuan dengan cara kita hadir sendiri. Kita hadir sendiri, kita buat bersama dengan tu. Kita lah kalau masak, kita lah masak. Kalau dana tu kita bawa dan kita serah sendiri, kita beli barang, kita pastikan barang itu diuruskan sehingga sempurna dan sampai kepada mereka yang memerlukan. Bila COVID berlaku, round yang pertama, oleh kerana kami ni memang ada gudang di sana. Okey, gudang di sana, kita adanya kitchen kita di situ, kita adanya bakery kita, kilang roti kita. Jadi walaupun kami terkandas di sini, namun proses gerak kerja itu berjalan macam biasa. Kalau Mimi nanti saya nak jemput Mimi pergi kita punya kilang roti, Maulana dah pergi dah. Di sempadan Turki Syria ni, setiap hari kilang roti kita ni mengeluarkan 60 keping roti setiap hari. Bayangkan. Lepas tu kita ada kitchen kita, masak, Maulana pun masak. Itu tak tahu masak apa. Masak. Siapa tak tahu. Masak apa tak tahu. Masak untuk 16,000 orang. Setiap hari. Maksudnya kami tak pergi, tapi bantuan kita salurkan dana, mereka teruskan. Sebab apa? Platform tu dah ada. Cuma yang terbaru, saya bawa Maulana, kita pergi pecah tanah, rasmi sekolah. Kita buka 2 sekolah. Lepas tu kita pecah tanah untuk pembinaan bandar Malaysia Refugee City. Kita kembali selepas ini dalam Bual Konti. Perkara berkait dengan nyawa, berkait dengan kesihatan rakyat, kerajaan tidak akan mengambil pendirian demi kepentingan rakyat. Perkara ni perlu diberi secara percuma. Kerajaan tanggung seperti mana yang sebelum ini, Disember misalnya, yang Mak Berhormat Perdana Menteri memaklumkan bahawa kita telah ada 83% dan untuk 83% melibatkan kos lebih kurang 2.05 bilion. Ini kerajaan bayar, rakyat tak bayar. Malah melalui belanjawan yang sama, bagi menggalakkan lagi, barangkali ada yang merasa tak yakinlah dengan vaksin yang diberikan oleh kerajaan, mahu dapatkan sendiri melalui swasta dan sebagainya. Kita sediakan pula peruntukan melalui pencukaian, yang mana mereka yang boleh claim pula vaksin sendiri boleh claim.
Okey. supaya rakyat tidak terbeban. Dan atas setiap orang kalau saya boleh kongsi jangkaannya dengan kos yang pembelian yang kita buat, secara pukul ratanya atas setiap orang kerajaan menanggung dalam RM77. Baik, kita kembali menyaksikan rancangan Bual Konti Bukan Sembang Biasa dengan topik lubuk rezeki atau amalan. Saya nak ajukan soalan di Facebook terlebih dahulu. Bagi saya cek dulu di Facebook apa komen-komen yang menarik yang saya nak bacakan. Okey, ada satu soalan dari Rohaida Ahmad yang bertanya kepada Maulana. Dalam mengejar pahala Ramadan, tak kira sama ada mencari rezeki atau menambah amalan, yang sedianya masih ada pihak yang sanggup cemari Ramadan dengan perkara yang tak bermanfaat atau menyentuh sensitiviti umat seperti video judi yang viral baru-baru ini. Maulana. Okay, terima kasih kepada yang bertanya dan juga terima kasih kepada DJ. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sesungguhnya dalam kehidupan kita yang sementara di dunia yang fana ini, kalau kita tak mampu menjadi orang yang memberikan manfaat yang sebanyaknya pada orang lain, janganlah diri kita ni menjadi asbab kemudaratan pada orang lain, terutama pada agama kita. Masya-Allah. Jadi setiap orang Allah bagi kelebihan, kita jadi influencer kan, orang kenal kita. Kadang-kala kalau kita tak faham perjalanan alam dunia ni, fitnah akhir zaman, maka boleh jadi kita menjadi boneka-boneka yang akan diperalatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjayakan misi mereka. Sudah tentu orang-orang di seluruh dunia yang cemburu kepada kejayaan umat Islam, terutama di bulan Ramadan, mereka cemburu tengok ibadat kita, kemajuan umat Islam, prestasi mereka yang meningkat. Jadi mereka nak kita bersama-sama mencemarkan agama kita sendiri, dengan perbuatan yang kita rasa untuk kita mempromotkan judi contohnya kan. Sudah tentu masya-Allah benda tu dah tentu dengan terang Allah Taala haramkan judi kerana banyak mudaratnya. Dan kalau kita sendiri terlibat dengan judi ataupun ahli keluarga kita, betapa besarnya kerugian kepada umat Islam yang hari ini kita lihat mangsa judi ni kebanyakan orang Islam itu sendiri yang meraih keuntungan tu orang lain. Jadi kerana itulah hari ini kalau kita tak boleh memberikan manfaat kepada masyarakat, maka kita jangan jadi pemberi mudarat kan. Sedangkan Nabi SAW menggalakkan kita, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita bahkan dalam bulan Ramadan ini, Nabi kata, bila mana sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tak semua di kalangan kami mampu bagi makan kepada orang berbuka puasa ini. Nabi kata, buatlah kebaikan, bagilah makan walau sesuap makanan ataupun seteguk air atau sesisip susu. Semua orang mampu untuk buat kebaikan, tetapi kenapa di bulan ini aku dipergunakan untuk buat benda untuk mempromosikan dosa dan maksiat. Sedangkan Nabi SAW satu hari ketika mana Nabi SAW naik ke mimbar dan Nabi ajak para sahabat rapat ke mimbar, dan di waktu itulah ketika mana Nabi melangkah tangga yang pertama, Jibril AS datang bagi tahu celakalah wahai Muhammad. Mereka yang mendapati bulan Ramadan hadir dalam hidup mereka, mereka tak merebut peluang lubuk ibadah yang Allah bagi, lubuk amalan yang diberikan oleh mereka. Mereka tak ambil kesempatan, tetapi mereka membiarkan Ramadan berlalu dalam keadaan mereka gagal mendapat keampunan daripada Allah. Berarti siapa yang tak dapat keampunan di bulan Ramadan, di saat seluruh dunia mendoakan keampunan untuk kita, bahkan dalam bulan puasa ni dimaklumkan bahawasanya seluruh binatang-binatang, bahkan semut-semut dalam sarang, ikan-ikan di lautan mendoakan maghfirah kepada orang yang sedang berpuasa, yang sedang bertungkus lumus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlapar kerana Allah. Kenapa di bulan ini seketika iblis telah pun dirantai, tetapi kita masih lagi terbelenggu dengan tertipu daya iblis laknatullah alaih yang pergunakan kita untuk mempromosikan dosa dan maksiat. Sudah tentu sepatutnya kita rasa malu pada diri kita sendiri, terutama mungkin satu gambar kita yang viral, tetapi masya-Allah sampai hari kiamat benda tu akan kekal kita sebagai orang yang mempromosikan dosa dan maksiat. Sudah tentu di sisi Allah mungkin dosa yang sukar untuk diampunkan, melainkan kita bertaubat dengan taubat nasuha. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik, tadi kita melihat satu role
model yang tak patut kita contoh sebagai umat Islam kan. Tapi bila kita berbalik kepada MAPIM sendiri kan, menggunakan nama-nama besar seperti selebriti, termasuklah Heliza Helmi dan adiknya The Helmis kan, dan juga ustaz sebagai pendakwah yang dikenali ramai. Adakah golongan ini mampu menarik minat orang ramai untuk sama melibatkan dia dalam kerja-kerja NGO ataupun kerja-kerja amal ini, Major? Ya, sebenarnya Heliza Helmi dan juga Hazwani salah seorang aktivis kita. Dia bukannya duta kita yang perlu kita bayar dan sebagainya. Dan kerjasama yang kita buat dengan Heliza ni dah hampir 5 tahun, 6 tahun. Sebenarnya waktu permulaan kita jumpa dengan Heliza dulu, waktu tu tengah famous lah, kan. Masa tu dia muda, sekarang muda lagi. Tapi masa tu lagi muda lah. Yalah. Kita jumpa, kita panggil dalam satu perjumpaan. Heliza, ada Iyad Hamzah, ada rakan-rakan daripada Hijaz, dan beberapa lagi selebriti lain, untuk jadi sebahagai contoh ikutan. Macam Heliza, anak muda, anak gadis dan sebagainya. Kenapa tidak kita gunakan apa nikmat yang Allah bagi ini supaya kita dapat kembalikan manfaat itu kepada orang ramai, menjadi satu rujukan yang baik dan sebagainya. Jadi inilah antara pembakar semangat yang saya kira Heliza ambil. Dan waktu tu Hazwani belum join lagi. Hazwani waktu tu duduk sekolah lagi, kan. Dijadikan rujukan sehingga kan Hazwani sendiri tertarik mengikut jejak langkah kakak dia, dan tercebur dalam bidang tu. Kesian memang pasal lah. Jangan kesian kat orang. Kalau kesian dia jadi, tapi kesian yang baik. Baik-baiklah, ya betul. Sebab kesian, simpati dan sebagainya, minat itu datang. Dan akhirnya hari ni Hazwani dipanggil The Helmis. Dipanggil Maulana Abah. Maulana Helmi kan. Helmi. Jadi ini antara, maksud dia, kita ni boleh jadikan diri kita rujukan yang baik. Kenapa kita nak jadikan kita rujukan yang macam Maulana cakap tadi, nak terlibat dengan benda-benda yang boleh memudaratkan, sedangkan kita diunjurkan untuk memberi manfaat pada orang lain. So tak kira kita ni artis ke, kita ni siapa ke, patutnya kita boleh jadi role model. Paling minimum di rumah. Kan kita seorang ayah, kita seorang ibu, jadilah role model, sekecil-kecil role model untuk anak-anak kita kan. Kalau kita dapat membina ni, maka masyarakat kita akan terdidik untuk membuat kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita kembali selepas ini dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, sesungguhnya bagi orang yang berakal dan beradab, tidak pernah berhenti atau berehat mencari kejayaan. Tinggalkanlah tanah airmu dan mengembaralah ke pelosok dunia. Berkat musafir, engkau akan mendapat teman baru sebagai gantian teman lama. Ingatlah, hanya mereka yang berpenat lelah di dunia ini saja akan mengecap nikmat kelazatan hidup. Jadikanlah dirimu seperti air yang mengalir, karena air yang bertakung itu pasti akan busuk dan kotor, sedangkan air yang mengalir itu suci lagi menyucikan. Begitulah juga dengan manusia. Apabila ia bergerak menyebarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia sendiri akan mendapatkan manfaat. Demikian juga dengan orang di sekelilingnya.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Baik, kembali menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa, dan tadi kita dah saksikan video perkongsian secara eksklusif oleh Maulana Wan Helmi ketika beliau berada di Syria tidak lama dahulu, dan terima kasih kita ucapkan di atas perkongsian itu. Terima kasih kerana sudi masih bersama dengan kita di Bual Konti pada malam ini. Maulana, bercakap mengenai lubuk rezeki atau amalan ni kan, kita sedar ramai yang berlomba-lomba di luar sana melakukan amal kebajikan seperti bersedekah sepenuh Ramadan, tapi malangnya ada pula pihak yang mencari rezeki dengan mengambil kesempatan menagih simpati orang ramai dengan sedikit penipuan, Maulana. Macam saya baca di portal media kan, mereka gunakan nama anak yatim, ibu tunggal misalnya untuk menghalalkan perbuatan mereka. Komen Maulana bagaimana? Terima kasih kepada DJ. Sebagaimana yang kita selalu dengar ungkapan, jangan mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Melihat kepada keadaan ini, kita dapat lihat umat Islam berlomba-lomba kan, nak buat amal kebaikan terutama dalam bersedekah. Pendek kata, siapa sahaja yang datang mereka menganggap ini juga peluang lubuk rezeki untuk mereka cari, yang mana pada hakikatnya mereka adalah mengambil kesempatan yang tidak kena pada tempatnya. Jadi sebab itulah kita sebagai seorang pengusaha tahfiz macam saya lah, kan kadang-kadang banyak kita dapat lihat mereka menggunakan nama tahfiz, guna persatuan anak yatim dan sebagainya. Saya nampak ini satu benda yang sangat budaya yang sangat tidak baik. Sebab pengalaman kami sebagai mudir tahfiz, saya sebagai mudir tahfiz, saya tak pernah izinkan anak murid kita untuk bergerak di luar, kerana dari segi keselamatan diorang, dan kadang-kadang duduk di sesen minyak sampai lewat malam, makan minum diorang, sedangkan mak ayah mereka hantar, keluarga mereka hantar pada kita untuk kita didik mereka, bentuk mereka jadi alim ulama di masa akan datang. Mana mungkin kita ni sebagai pembela anak yatim, walaupun Nabi SAW beritahu, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dengan penjaga anak yatim ni dekat macam ni, jari tengah dengan jari telunjuk di hari kiamat. Tetapi bukan dengan cara kita mengarahkan mereka ni berkeliaran di seluruh pelusuk tanah air, semata-mata untuk kita mencari rezeki yang akhirnya kita yang menikmati bukan anak yatim itu. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah taala, untuk kita bersedekah, kita carilah tempat yang paling sesuai untuk kita sampaikan sedekah. Sudah tentu daripada pusat zakat dan sebagainya. Kalau kita nampak tahfiz-tahfiz di sekeliling kita, kita boleh datangi mereka dan hulurkan sumbangan dengan seikhlas mungkin. Mungkin itu adalah lubuk bagi rezeki untuk kita, masya-Allah. Masya-Allah. Baik, Meja, bercakap mengenai isu penipuan sedikit ini dan sebagainya. Bagaimana MAPIM sendiri kan mewakili NGO di luar sana nak menepis persepsi stigma orang ramai mengatakan bahawa dana ataupun bantuan ni tak sampai kepada mereka yang memerlukan ni, sebab mereka tak nampak prosesnya hingga berkatakan ini adalah satu bentuk scam. Mungkin pihak MAPIM sendiri boleh clearkan perkara ini. Kalau kita nak cari NGO yang betul-betul buat kerja amal baik ni, tak susah. Kita pergi tengok. Pertama sekali kita tengok mereka ni punya Facebook, dia Facebook ada, website ada, teliti dulu. Kita boleh kenal pasti, NGO kalau Syria dia ada dalam 5-6 NGO yang betul-betul komitmennya, buatnya betulnya, salurannya sampai, ada buktinya, transparannya. Kita boleh check Facebook dia orang ataupun website dia orang. Setiap kali gerak kerja yang dibuat, mereka akan upload. Dan kalau bantuan tu ada resit-nya, sumbangan orang ramai akan dapat resit dan sebagainya. Ini tata cara untuk zahirkan ketelusan. Kadang-kadang ada yang scam tu dia guna selebriti. Kita minat kawan tu, tengok dia guna, tapi maimingnya yang buat salah tu sudah pasti mereka ini belum dapat hidayah Allah, dia akan terus buat. Tapi kita jangan terlibat dengan kejahatan yang mereka buat. Kita jangan jadi pendorong lah. So kita kena kenal pasti, insya-Allah. Kalau susah sangat duk cari, susah sangat, pergi FB MAPIM, mapimofficial.org, ataupun layari www.bantuumah.com. Itu domestik. Kita buat kerja banyak, kita buat untuk domestik. Dan kalau luar negara itu di Syria, kita layari www.rayuansyria.com. Meja, selalu orang kata kan MAPIM ni banyak sangat bantu negara-negara luar macam Syria, Gaza, tapi ada pihak yang mendakwa mengentopikan masyarakat domestik. Penjelasan daripada Meja sendiri.
Okey, itulah kalau orang Melayu, peribahasa Melayu ni, dia kata kera di hutan disusukan. Ya. Anak di rumah mati kelaparan. Peribahasa itu kurang tepat sebab sudah pasti MAPIM terutamanya, kalau kita kera di hutan tu kita bagi susu, anak di rumah kita bagi deterjen. Itu ni saya selalu melawak Maulana kata dah. Maulana kita buat macam ni punya teruk pun orang kata macam-macam. Maulana kata jangan pedulikan orang. Yang penting betulkan niat kita. Kalau kita niat kita betul, Allah akan bagi 1001 cara untuk kita atasi. Jadi kami di MAPIM ini, pertama kalau kita nak cerita tentang domestik apa yang kita buat, sudah pasti kita bantu rakyat Malaysia yang kita yang susah. Tuan-tuan boleh layari FB kita, tengok ataupun menyumbang ke www.bantumah.com. Kita bantuin asnaf. Baru ni Raya Cina kami bagi limau, berkandak-kandak limau kita hantar, dan kita kerjasama dengan Angka Kentang. Kita turun padang cari Angka Kentang, jom Angka Kentang kita buat sama-sama. Di mana masyarakat komuniti Chinese yang memerlukan bantuan. Kan? Jadi kita bersama Angka Kentang kita pergi hantar bantuan. Jadi menutuplah kata fitnah orang ni dengan cara kita nak cakap, kadang orang tak percaya. So lihat kita punya laman web dan FB. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Maulana dan juga Meja di atas kesudian bersedia dengan kita pada malam ni, dan rasanya masa ni cepat sangat berjalan kan. Tak sempat kita nak tanya lebih banyak soalan ni, 30 minit. InsyaAllah lepas ni kita akan usahakan untuk dapatkan slot sejam lah bersama dengan Maulana dan juga Meja selepas ni, insyaAllah kita doakan, dan semoga apa yang diperjuangkan dan juga yang dilakukan oleh Maulana dan juga Meja ini akan terus berkekalan dan juga diberkati oleh Allah SWT. Dan sebelum kita nak tinggalkan anda oleh Bola Konti, saya ada satu ayat ni yang saya suka sangat, iaitu mengenai dunia ini hanya sekadar sisa air yang tinggal di jari sewaktu dicelupkan dan diangkat darinya, sedangkan laut yang luas itu ibarat akhirat yang kekal dan abadi. Untuk itu, Assalamualaikum, selamat beramal, bye.